Jadi saya ulang balik secara umumnya, saya nak supaya sekolah Februari ni, yang pertama sekali yang paling dekat dengan kita ialah pada tahun 2017 mencapai status sekolah kluster kecemerlangan. Jadi nak capai sekolah kluster tu, dia ada 25 item yang kena dipenuhi. Jadi kita sedanglah berusaha memenuhi. Jadi dia ada instrumen dia tu. Bila ada instrumen senang lah. Dia bila mai tanya ni ada, ni ada, ni ada, ni ada, selesai 25 item tu. Jadi antara 25 item tu adalah yang alumni dan PIBG kena tolong. Tapi saya tak apalah item nombor berapa. Jadi yang saya sebut macam-macam tu masuk dalam tu lah. Dan 25 item tu. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak supaya sekolah Februari ni, apabila saja dia mencapai tahap status sekolah kluster ni, Cikgu Mael pun tahu ni, orang baru pencen ya, orang pun duduk PPD dan sebagainya, saya tahu macam-macam ni, Mael ni kan. Jadi kita punya angan-angan tu tahun 2020 negara maju, kita nak jadi sekolah berprestasi tinggi pada tahun 2020. Itu dia punya step dia tu, tangga dia tu. Jadi bila sampai sekolah berprestasi tinggi tu, macam Muhammad Jiwa tu, maknanya dah habis dah tu, sampailah ke puncak tu. Dalam sistem pendidikan di negara kita ni, dari segi status tu, dari segi tahap tu. Jadi kita sekarang ni duduk di tahap sekolah amanah. Saya lah angkat sekolah kajian ini duduk di tahap sekolah amanah, sekolah paling rendah. Sekolah amanah ni bermaksud kalau dari segi sistem yang betul-betul tu, masa mantan Menteri Pendidikan kita dulu, mantan Timbalan yang kena buang tu, dia ambil sekolah di Johor dengan di Sabah Sarawak menjadi sekolah amanah. Sekolah amanah ni maksudnya dia ambil satu sekolah, sekolah A katakan, dia bagi kepada GLC. GLC ni akan bantu sekolah tu dari segi kewangan. Sekolah ni nak buat apa, nak pergi mengikat dan sebagainya. So tapi di Kedah ni tak ada. Satu sekolah pun tak ada. Dia tak katalah dia orang Johor kan. Jadi pilih sekolah Johor. Tapi Menteri Pelajaran yang baru ni pun saya tak tahu lah sama ada dia dah pilih sekolah di Kedah ni untuk sekolah amanah atau tidak. Tapi saya sendiri mengangkat tahap sekolah kajian ini adalah sekolah amanah. Jadi saya carilah sendiri rakan-rakan yang boleh membantu mengangkat sekolah. Sebab itu saya kata alumni ni balik. Jadi alumni ni saya anggap sebagai pemegang amanah lah, nak bantu sekolah kan, mengangkat sekolah. Jadi dan setakat ni saya berterima kasih lah kepada ahli-ahli alumni yang secara individu dan kumpulan-kumpulan kecil balik ke sekolah dan membantu sekolah. Jadi pada saya sekarang ni saya amat berpuas hati sumbangan alumni dan sumbangan PIBG dalam membangunkan sekolah. Cumanya oleh kerana dah lama kita tak gerak orang yang sedang tidur, jadi bila kita gerak dia lama tidur tu, dia mamun sikit lah. Sebab dia tidur lama. Dan yang saya nak untuk tahun 2016 ke atas ni ialah sumbangan yang lebih kuat, yang lebih padu untuk mencapai itu. Sebab tu saya berterima kasih lah kepada cikgu ni, mantan kita ni, yang tak kena mengenal apa-apa ni sebenarnya ni. Dia mantan cikgu lah, dia bukan mantan murid. Tapi dia pun semangat lebih dari murid. Saya nampak tak pelik ke? Semangat pelik ni. Jadi kerana mengusahakan projek kita punya solar tu. Jadi projek solar ni hasil daripada angan-angan tinggi saya tu. Saya kata Februari ni duduk tekan. Lepas itu 10 tahun, 20 tahun akan datang ni, saya kata dia akan jadi duduk dalam hutan bandar. Pokok dah tak ada.
akan panat. Mula pun dah panat. Jadi saya kata, saya nak supaya semua Bilik Darjah Sekolah Kejari ni diekonkan menjelang tahun 2013. Tapi saya tak tahu, saya tak dapat macam mana, saya tak tahu. Kemudian saya kata, saya dapat bayangkan kalau semua ni kelas ni diekonkan, sekolah ni akan terbakar. Itu yang saya dapat bayangkan. Sebab dia punya wiring tahun 60-an. Tak pernah Kan? buat wiring lah. So saya kata sekolah ni akan terbakar kalau lah dalam masa dekat ni semua kelas ni ada aircon. Semua bukan pasal aircon keluar api. Tak keluar aircon, tak sejuk. Tapi saya kata saya nak, angan-angan saya nak supaya anak-anak yang belajar di Sekolah Kejari ni dia duduk dalam keadaan yang sepatutnya dia ada dengan impian kerajaan yang disebut kat ayat dan TV tu. Pendidikan kita adalah pentaraf dunia, pendidikan kita adalah ini abad 21 lah apa semua. Kan Datuk main tengok apa Bilik Darjah belajar tahun 60-an ni duduk macam tu lah. Tak ada apa-apa perubahan. So, apa yang nak diharapkan? Kadang menyanyi ialah di TV, di akhbar dan sebagainya, tapi hakikatnya tak sampai ke sekolah. Kalau sampai pun sekolah-sekolah yang baru-baru diwujudkan nampak hebat semua kan. Ramai sekolahnya kita, sekolah lama ni duduk macam tu. Jadi hasil daripada tu, Mak ni dia pun balik fikir mengenai tak tahu. Dia pun dapat idea sikit, saya pun duduk jolok-jolok dia sikit. Jadilah solar tu, tapi solar ni pun kita pun tak kasi untuk dia lah. Kat mana dah lah, cuma dari segi konsultan tu dia dah buat dah. Ditolak. Oh ditolak. Ditolak. Oh ditolak. Dia tak mahal lah, 3,000 lebih lah satu unit. Kalau dia banyak-banyak tu tak dapat kot kan. Jadi supaya dia dapat menggantikan LCD. LCD projector ni dia ada jangka hayat dia tu berapa jam dia punya tu kan. Kena galah dan sebagainya. Jadi supaya pembelajaran abad 21 tu yang kata maklumat di hujung jari tu dapat berlaku dalam Bilik Darjah. Dan kita pun alhamdulillah kita mohon Unify, kita pun baru dapat kelulusan untuk pasang Unify dengan 50 apa ni gig kan 50 GB sekian apa benda tu lah 300 RM4 sebulan. Jadi insyaAllah TM akan main pasang. Jadi saya anggarkan dengan pemasangan Unify ni seluruh kawasan kelas ni tidak ada masalah untuk akses internet. Jadi kalaulah 50 TV tu ada dalam Bilik Darjah tu, maknanya cikgu masuk bawa remote saja pasang. Bawa bahan dia, bawa pendrive kan, pasang cucuk. Nak tengok internet boleh tengok, nak tengok apa boleh menggunakan. Itu sebagai asas kepada pembelajaran abad 21. Selain daripada teori-teori, selain daripada kaedah-kaedah pengajaran, selain daripada susunan Bilik Darjah dan sebagainya. Tapi itu salah satu daripada equipment yang saya nak ada di dalam Bilik Darjah. Jadi Tuan Azhar dah bagi 3. Kemudian tu insyaAllah apa nama Cik Abu Hassan Nanah kita akan bagi 4. Cikgu Mat kita kena bagi lebih dari Tuan Azhar, kita bagi 4 lebih 1. Jadi kita ada 7. Jadi kita ada perlu lebih lagi 52 untuk perlu lagi 52 unit untuk ditempatkan di semua Bilik Darjah. Jadi saya rasa dengan beberapa inisiatif yang kita rancang ini pihak sekolah, saya nak kata terlalu yakin itu tidak, tapi optimis lah bahawa kualiti pengajaran guru dan kualiti pembelajaran murid akan meningkat. Dan faedahnya anak-anak kita akan dapat, anak-anak yang belajar di Sekolah Kejari ini akan dapat faedah tu. Itu. Jadi cara umumnya begitulah yang senario dia tu. Yang kita panggil balik mai alumni-alumni tu nak supaya bersemangat bantu sekolah dan sebagainya. Itu antara umumnya begitu. Cuma perincian-perincian tu dari semasa ke semasa tak tahu kita betul.
Dan untuk makluman semua, kedudukan sekolah kita ni duduk di nombor 456 pada tahun 2014. 2015 tak keluar lagi. 456 dalam ranking sekolah Orang di seluruh Malaysia. Daripada 2000 sekolah lebih, dia kat 3000, kita duduk di nombor 456. Satu aktiviti tambahan. Kan dia tanya budak-budak ni apa je yang peminat. Dan dia dorong budak-budak tu dia tu. Kalau dia minat nak jadi mekanik apa ke semua itu ini. So budak-budak ni at any level they are relevant to the society at any level. Dan kita ni tak jadi macam tu because of kita punya budaya ni kira nak masuk sekolah Nak je. SPM kan? Mana Mana pun SPM. yes. Saya bagi lagi satu contoh seorang kawan saya anak dia dah habis masters, dia nak buat PhD. Dia buat PhD, so kami duduk borak-borak apa semua tu dia 4-5 tahun yang lepas. So dia tanya saya apa saya punya opinion nak buat PhD apa semua. So actually dia nak jadi apa? Kan dia punya target dia nak kalau dia nak jadi lecturer, okay proceed lah. Kan? Tapi dia sendiri tak sure sangat sama ada dia nak jadi lecturer ataupun apa kan. Pada saya kalau macam tu saya kata lebih baik saya buat sekarang something yang mana within 5 years I can achieve a certain target kan. Daripada saya buat PhD sampai 5 tahun baru kan. So saya buang masa 5 tahun. Now masuk tahun dah habis tahun 3 atau tahun 4. Dia punya income about 60 to 70,000 a month. Kalau dia tunggu 5 tahun lagi, dia keluar besok PhD, dan kalau dia jadi cikgu, dia tak dapat itu. Kan? Tapi itu maksud saya, anak-anak kita sekolah ni yang tak boleh apa ni, sebenarnya dia bukan bodoh. Kan? Tapi sikap dia tu yang menyebabkan dia tak minat untuk belajar apa semua itu gini kan. Tapi ada benda lain yang kita boleh dorong dia untuk bagi dia Agresif ni budak ni yang malas lah, yang apa tak tahu hala semua ni, yang tak tahu mak duduk di mana, pak di mana, kerja apa tak tahu ni apa semua ni kan. Supaya dengan adanya budak tahfiz ni, saya jangkakan dalam masa 5 tahun kita boleh ada dalam 100 orang lebih budak tahfiz ni, dia akan melembutkan suasana sekolah, environment sekolah. Itu saya harap begitu. Saya harap dalam masa 5 tahun lagi tu budak tahfiz ni akan mempengaruhi environment sekolah. Jadi saya kata tahfiz ni dalam masa jangka panjang ni dia memang akan memainkan peranan yang besar. Tapi kita kena mula, dan alhamdulillah ada cikgu yang sanggup untuk nak buat tu, nak menguruskan tu, nak cari duit dan sebagainya, cari cikgu dan dia minat, kira alhamdulillah. So setakat ni tahfiz tu berjalan. So sebelum kita sampai pada Datuk tadi tu, kita nak pilih tu. Itu sebab saya kata saya nak menyediakan kemudahan pembelajaran yang lebih supaya tarik budak-budak lain main. Main kejori pun, kejori ada TV, boleh tengok internet dalam kelas dan sebagainya. So budak-budak akan main, berita ni akan tersebar kan, budak-budak akan main. So dengan harapan kita menyediakan kemudahan-kemudahan yang ada itu, kita boleh tarik budak-budak yang berkualiti masuk. Saya harap begitu. Sebab kita nak pergi pada tahap nak bagi tak orang tak masuk ni, kita susah. Sebab dia kata dia dah hak, dia rakyat Malaysia, saya tak pergi belajar lah belajar ni. Satu peringkat penguasaan bahasa ni benda yang remeh ke? Bukan. So kita nak buat apa pun dia ada prosedur dia kan. Misalnya kalau kita nak belajar nak jadi mekanik kan. So maknanya benda yang khusus nak mekanik kita kena belajar kan. So jangan belajar nak jadi mekanik pergi belajar biologi. So tak kena lah kan. So sama aja macam isu bahasa ni kan.
dia ada peraturan yang jelas untuk kita nak belajar bahasa Inggeris. Kaedah-kaedah pelajaran, kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran bahasa Inggeris. Sebab tu orang dulu, walaupun tak masuk universiti pun, kan dia mengaji sampai peringkat SPM, MD, Inggeris dia power. Inggeris dia power. Why? Because of pelajaran pengajaran tu sesuai dengan itulah kaedahnya. Tapi kalau nak belajar bahasa Inggeris melalui MES dengan sains yang kita dah wujudkan bila kita buat program Julimat tu, kita gembelingkan, jadikan, kita urus dalam bentuk yayasan bagi memudahkan kita mendapat sumbangan. Kita bentuk buat board of trustee kan untuk menguruskan, dan whatever dana yang kita boleh dapat ni kita lombok di situ lah. Terpah pada sekolah nak guna dalam bentuk dana apa kan, mungkin maklum sikit kan. Ada buat urusan urusan. Jadi peranan kita di alumni ni untuk nak cari penyumbang, pak masuk lah, nak pak masuk situ. Itu yang kaedah yang praktikal yang kita yang terbaik lah, itu jangka panjang. Rather than kita sebut